Buletin Didik 3 Jun bersama saya Zati Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Sejumlah 19 pusat pemberian vaksin PPV, Institut Pengajian Tinggi IPT akan dibuka bagi membantu Kementerian Kesihatan KKM menangani penularan COVID-19. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nuraini Ahmad berkata, PPV itu hasil kerja pasukan khas yang ditubuhkan pihaknya bagi mengenal pasti universiti awam yang berpotensi dijadikan PPV COVID-19. Ini adalah bagi membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dalam menyediakan akses yang lebih luas kepada rakyat untuk divaksin. Pasukan khas ini telah mengenal pasti 19 buah PPV IPT yang berkemampuan untuk memberi 14,400 vaksin satu hari. Ataupun kalau sebulan dikira buat pengiraan 432,000 vaksin. Jelas Nuraini, kesemua 19 PPV itu dipecahkan kepada 5 jenis bergantung kepada kemampuan PPV untuk melakukan vaksinasi harian. Antaranya 6 universiti dikategorikan jenis 1 iaitu 200 vaksin sehari bagi setiap PPV. 4 universiti jenis 2 dengan 400 vaksin sehari. Sebuah PPV di Universiti Sains Islam Malaysia USIM jenis 3 yang berkapasiti 600 dos vaksin sehari. Selain itu, 6 PPV IPT jenis 5 berkapasiti 1,000 dos dan sebuah PPV IPT Mega di Universiti Teknologi Marayu ITM yang terbahagi kepada 2 dengan kapasiti 5,000 dos vaksin sehari. Perkembangan harian COVID-19 sebanyak 8,209 kes baharu dengan 103 kematian direkodkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Selangor merekodkan angka tertinggi dengan 3,125. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 801 kes dan Johor sebanyak 752 kes. 24 kluster baharu dengan 19 daripadanya ialah kluster tempat kerja. Dalam pada itu, laman Twitter KKM Malaysia memaklumkan 80% kes jangkitan adalah sporadik. Ini menandakan telah berlaku penularan jangkitan secara meluas dalam komuniti. Justru orang ramai diminta untuk mengamalkan kawalan pergerakan kendiri bagi membantu sistem kesihatan negara. Satu kajian mendapati jumlah kematian berkaitan COVID-19 di negara ini mungkin boleh mencapai 26,000 kes menjelang September berdasarkan trajektori semasa. Ahli Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Profesor Datuk Dr. Adi Bakamru Zaman berkata, anggaran angka itu sekurang-kurangnya 9 kali ganda daripada jumlah kumulatif kes kematian 2,993 setakat semalam. Beliau berkata kajian dilakukan oleh Institute for Health Metric and Evaluation IHME, University of Washington. Institut itu dalam laman webnya menyatakan anggaran mengambil kira 6 pendorong perubahan kematian yang berlaku sejak bermulanya wabak. Menurutnya, kajian juga menganggarkan kematian harian COVID-19 akan mencecah 200 kes menjelang akhir Ogos. Beliau menegaskan memerangi COVID-19 adalah tindakan yang perlu dilibatkan semua rakyat Malaysia dengan sekatan pergerakan dilaksanakan kini menjadi medan peperangan yang sangat penting. Justru setiap individu sepatutnya melihat perintah kawalan pergerakan dengan serius dan membuat rancangan strategik sementara menunggu pelaksanaan vaksin sepenuhnya. Ini kerana negara katanya tidak akan mampu menghadapi PKP 5.0. Dari pembelajaran secara bersemuka kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, peralihan medium pendidikan sedikit sebanyak memberi tekanan bukan sahaja kepada murid tetapi juga ibu bapa yang perlu membimbing anak-anak. Justru pelaksanaan pembelajaran menerusi televisyen di Didik TV yang dilihat sebagai bantuan kepada PDPR memberi kelegaan kepada ibu bapa. Ralat kerana tidak dapat membantu 2 anaknya dalam pembelajaran. Itu yang dirasakan ibu kepada 6 anak, Azrin Dawati Muhammad, ketika PDPR mula diperkenalkan tahun lalu.
Bagaimanapun, Azrin Dawati bersyukur apabila Didik TV bermula dengan kaedah pengajaran yang lebih santai namun syarat dengan silibus yang seiring dalam PDPR. Mempunyai 2 anak yang masih bersekolah dan perlu menjalani PDPR pada waktu yang berbeza, Azrin Dawati berpendapat topik-topik yang disiarkan di Didik TV adalah sebagai pelengkap kepada ilmu yang diajar ketika PDPR. Setelah saya terdengar berkenaan dengan Didik TV ini, saya mengesyorkan anak-anak untuk menjadikan Didik TV sebagai platform pembelajaran kedua. Dengan itu, saya dapat lihat bahawa anak-anak dapat memahami semula apa yang telah diajar oleh guru mereka. Di samping meningkatkan kemahiran dalam sebuah subjek, Yazid Mat Said pula berpandangan program-program dalam Didik TV dapat dijadikan sebagai sumber rujukan yang tepat dan pelbagai. Platform itu jauh lebih berkesan berbanding menjadikan ibu bapa sebagai rujukan tidak bertauliah. Didik TV sangat interaktif. Penuh informasi, maklumat terkini selain daripada ilmu pendidikan yang diajar di sekolah-sekolah. Lagipun, kalau terlepas siarannya, ianya boleh ditonton semula sama ada dalam YouTube ataupun channel tonton. Sementara itu, Matina Alias berkongsi, kekangan masa dan ilmu oleh ibu bapa menjadikan anak-anak tidak dapat dibimbing sebaiknya. Tersilap langkah ajaran pelik yang dibawa mereka. Ramai ibu bapa yang bersetuju kaedah pengajaran yang diketengahkan Didik TV dapat menarik semula minat anak-anak dalam tempoh sukar ketika ini. Sangat memberi manfaat dan juga bagus untuk anak-anak lebih jelas dalam proses pembelajaran yang dalam berbentuk tonton dan belajar, iaitu dalam bentuk gambaran yang diberikan contoh-contoh dan pemahaman daripada segi penerangan yang jelas. Assalamualaikum semua adik-adik yang di luar sana. Mami nak bagi pesanan sikit memandangkan sekarang ni COVID-19 ni bertambah bermaharajalela. Mami nak pesan sikit kat you all adik-adik ni. Dengar, bukan dengar saja, ikut pesanan Mami, ikut arahan Mami ni. Yang pertama, kalau jumpa kawan-kawan tu tolong tak payah nak salam-salam lagi, tak payah nak cium-cium lagi. Okey, angkat tangan cakap Assalamualaikum. Dah cukup. Yang kedua, okey, sentiasa menjaga jarak. Okey, cakap jauh-jauh pun tak apalah, tak payah nak cakap dekat-dekat sangat. Okey. Yang ketiga, basuh tangan. Kena sentiasa basuh tangan. Kalau Mami 15 minit sekali kalau kat luar. Kalau kat dalam rumah ni kadang 1 jam, kadang setengah jam. Mami, sebab kita tak tahu kita sentuh apa, pegang apa kan. Adik-adik kena ikut apa yang Mami cakap tu. Bersua kembali, adalah penting untuk menjaga kesihatan setiap dari kita ketika ini memandangkan Malaysia masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. Salah satu cara memastikan pengambilan makanan setiap hari adalah yang sihat dan berkhasiat untuk memastikan badan mampu menentang segala jenis virus yang tidak diundang. Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan KKM menerusi laman Twitter rasminya berkongsi maklumat mengenai pemakanan sebenar yang harus diambil rakyat Malaysia. Orang ramai perlu mengutamakan makanan semula jadi berbanding makanan yang diproses. Makanan diproses mengandungi kandungan nutrisi yang lebih rendah, namun kandungan kalorinya lebih tinggi. Pastikan pengambilan makanan anda memenuhi keperluan nutrien, vitamin dan mineral yang diperlukan untuk fungsi tubuh badan yang baik setiap hari dan memastikan tahap kesihatan yang optimum. Memandangkan ramai yang ketika ini berada di rumah disebabkan pelaksanaan PKP penuh sehingga 14 Jun nanti, buatlah pilihan bijak untuk anak-anak dan keluarga. Walaupun pastinya banyak dugaan kerana mulut asyik terasa ingin mengunyah makanan, tetapi ingat, kebanyakan snack atau kudapan mempunyai nilai kalori yang tinggi serta mengandungi gula dan lemak trans yang tinggi. Buat pilihan bijak untuk anak-anak anda.
Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Amerika Syarikat NASA mengumumkan 2 misi baharu ke Zuhrah yang akan dilancarkan penghujung dekad ini. Sasaran misi tersebut antara lain untuk mengkaji atmosfera dan ciri geologi planet Zuhrah berbanding keadaan kondusif yang wujud di bumi. Pentadbir baharu NASA, Bill Nelson berkata, misi itu bagi memahami sains di sebalik persekitaran yang sangat panas di Zuhrah sehingga berupaya meleburkan plumbum di permukaan. BBC melaporkan misi terbabit masing-masing dibiayai dana sebanyak $500 juta atau 2.06 bilion ringgit yang akan dilancarkan antara tahun 2028 dan 2030. Kedua-dua misi dipilih berdasarkan proses penilaian bersama yang dibuat secara kompetitif. Misi itu turut menggariskan matlamat untuk menentukan sama ada planet berkenaan pernah mempunyai permukaan laut. Suatu alat berbentuk sfera akan diturunkan ke dalam atmosfera penuh tumpak di Zuhrah yang dilitupi awan asid sulfurik. Ia akan mengukur secara terperinci paras gas lengai dan elemen lain di planet. Imbasan sinar inframerah juga akan digunakan untuk menentukan jenis batuan yang sehingga kini tidak diketahui umum dan sama ada gunung berapi aktif di planet berkenaan melepaskan wap air ke lapisan atmosfera. Banyak kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa umur yang paling sesuai bagi seseorang untuk mempelajari bahasa adalah sejak dari kecil. Hal ini kerana perkembangan otak sewaktu kecil lebih cepat jika dibandingkan apabila dewasa. Dalam hal ini, tempoh antara 0 hingga umur prasekolah adalah tempoh yang paling sesuai untuk seseorang kanak-kanak mempelajari bahasa lain selain daripada bahasa Ibunda. Semakin awal mereka mempelajari bahasa, semakin mudah proses pembelajarannya. Malahan kita tahu bahawa ada ibu bapa yang mendedahkan bahasa kepada anak-anak sejak dari dalam kandungan lagi. Jadi apabila anak-anak ini telah lahir dan memasuki alam persekolahan, proses mempelajari bahasa akan lebih mudah. Hal ini kerana daya penyerapan bahasa kanak-kanak dapat berfungsi secara automatik ketika masih kecil. Jadi banyak perkataan, banyak bunyi dapat dicerap dan difahami dengan lancar. Laporan sukan, tumpuan seluruh peminat bola sepak tanah air pasti terarah ke Stadium Zabil Dubai lewat malam nanti. Bakal menyaksikan pertarungan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, Harimau Melaya menentang Emirat Arab Bersatu UAE. Kelebihan UAE selaku tuan rumah manakala skuad kendalian Tan Cheng Ho selesa dengan status underdog menjadikan pertemuan itu nanti menjanjikan saingan menarik dan mendebarkan. Tewas berturut-turut pada perlawanan persahabatan 1-4 kepada Kuwait dan 0-2 kepada Bahrain bukanlah sesuatu yang membimbangkan Tan Cheng Ho. Sebaliknya memberi gambaran buat pemain Harimau Melaya. Berikutan corak permainan kedua-dua pasukan itu mirip UAE. Mengakui persiapan UAE yang lebih baik, Cheng Ho bagaimanapun tetap optimis dengan persediaan barisan anak-anak buahnya. We have a very good preparation. I think since last year, even though with this pandemic, the team still have some friendly matches, and after we have been observing the team have a very good preparation. Of course, we also after 18 months, we have a very assembled. We had a short training camp in Dubai, and we have a 2 test friendly match that I wish and I hope our players will ready for tomorrow match. Cheng Ho juga enggan memikirkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan. Sememangnya di atas kertas, berdasarkan rekod perlawanan, kelebihan memang berpihak UAE. Juga kedudukan ranking dunia yang begitu ketara, Harimau Melaya di tangga ke-153 berbanding UAE 73 dunia. Daripada 14 pertemuan, Malaysia cuma menang 3 kali, 2 kali seri dan tewas sebanyak 9 kali. Kali terakhir Malaysia menewaskan UAE pada kejohanan Pesta Bola Merdeka 1982 dengan keputusan 2-1. Manakala pertemuan terakhir pada 2019 pada aksi kelayakan Piala Dunia, Piala Asia, Harimau Melaya tumpas 1-2.
Dan pastinya rekod terburuk Harimau Melaya tewas 0-10 pada kelayakan Piala Dunia 2015. Penampilan UAE kali ini pasti berbeza berbanding pertemuan yang menyaksikan lawan menang di Stadium Nasional Bukit Jalil 2019. Ianya dengan kehadiran 3 pemain naturalisasi dari Brazil dan Argentina selain prestasi konsisten penggempurnya Ali Mafkau. Apa sekalipun segala-galanya akan terjawab di Stadium Zabil Dubai jam 12.30 malam ini. Harimau Melaya harus yakin kemampuan sendiri. Selain kemahiran pemain tempatan, kita turut memiliki 3 pemain naturalisasi dan 6 pemain kacukan berkualiti yang bakal memperkuatkan pasukan. Beralih ke aksi bola sepak Liga Jepun, Kawasaki Frontale melebarkan rekod tanpa kalah dengan menundukkan Yokohama FC untuk terus mengukuhkan cengkaman di tangga teratas. Bertandang ke arena lawan seawal minit ke-11, Kawasaki membolosi gawang Yokohama FC. Hasil gerakan menarik yang disudahkan Tatsuya Hasegawa. Bagaimanapun, menerusi penelitian VAR, pengadil membatalkan jaringan itu selepas mengesan Hasegawa dalam kedudukan offside. Tumpuan Kawasaki tidak sedikit pun terjejas, malah berjaya meledak gol pertama menerusi Yu Kobayashi pada minit ke-39. Aksi makin rancak selepas rehat. Kelincahan Kobayashi nyata sukar dibendung apabila menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-67. Kawasaki kini mengukuhkan kedudukan teratas dengan 55 mata, jauh meninggalkan pencabar di tangga kedua Nagoya yang mengumpul 37 mata. Manakala Yokohama kekal 34 mata di tangga ketiga. Sementara itu pada saingan tenis terbuka Perancis, pemain Rusia Daria Kasatkina melakar kejutan menewaskan pilihan ke-10 Belinda Bencic dari Switzerland pada pusingan kedua. Kasatkina, pemain ranking ke-37 dunia, menang straight set 6-2 dan 6-2 dalam perlawanan yang berlanjutan 1 jam 18 minit. Pada pusingan ketiga, Kasatkina akan menentang wakil Romania, Sorana Srsti. Paragliding berhampiran kawasan Gunung Berapi mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.